Puaka minggu ini dibawakan khas oleh At-Tafsir. Spray dan bam bidara Rukiah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat menonton guys. Kau tahu malam tu, members aku, anak dia lagi nak makan, ada kawan tu tengokkan dia. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam puaka di bulan Syawal ni. Okey, bagi anda di luar sana yang masih lagi jalan raya, jangan lupa jaga SOP, ikut segala arahan. Hari raya sebulan, masih lagi boleh jalan raya walaupun yalah dah kurang ke gitu kan. Macam tu. Okey, dan hari ni kita ada Abang Jago. Abang Jago. Abang Jago. Okay, Assalamualaikum. Selamat raya. Selamat raya, Mas Fatin. Sama. Okey, ni sorry, panggil orang tapi lupa nama Abang Saya Suhaimi. Abang Mi. Nama manja je. Abang Suhaimi. Okey, Abang Suhaimi. Okay. Ini sebenarnya Abang Suhaimi ni ayah kepada pelakon yang kecil molek tu punya anaknya. Sekarang dah kembang. Danish Ashraf. Okey. Dia pun nak masuk juga sini. Nak bercerita. Saya cakap tunggu. Okey. Kasih bapaknya dulu Okey. Apa? Father first. Father first. Tapi father first ni, father pun melalui anaknya. Bapak saya nak bercerita. Betul kan? Okey. Pasal apa, I tengok you punya program kan. Jadi kadang kita tengok anak beranak. Bila lepas, nyari puaka. Suzairi punya ni. Okey, kita ramai-ramai tengok. Jadi bila lepas tu anak-anak pun give me macam, Bapa pun banyak cerita apa. Why not? Try lah kalau ada untuk kita orang luar kan. Pasal apa, normally kita tengok semua dalam semua yang you invite semua artis-artis kan. Jadi kita siapalah kita kan. Tak adalah, semua sama je. Jadi bila dapat dan dia cakap okey, nanti insyaAllah dia akan tanya sama Ustaz Zairi lah dan macam mana. Then this is what I am now lah kat sini lah. So, famous apa ni nanti? Tak jugalah kan, insyaAllah. Okey, saya dengar abang banyak cerita. InsyaAllah. Jadi inilah masanya untuk saya diam. Nak diam kan? Nak diam setengah jam saya nak diam. Kau pun saya nak diam. Saya tak nak berbual pun. Penat abang makan kuih raya? Okey, kuih raya kita mulakan cerita Abang Suhaimi kat mana nak start? Okey, mula daripada kampung lah. Sejak waktu umur belasan tahun. Duduk di kampung kawasan Bukit Timah. Okey, waktu tu kalau macam kita kalau kat kampung macam ada musim. Kalau musim sepak takraw, kita main sepak takraw sampai larut malam. Badminton, main badminton sampai larut malam. Pasal apa? Saya ni cuma bahasa macam active in sport. Okay. Jadi sepak takraw pun saya campur dengan orang tua. Badminton pun saya campur. Jadi satu malam tu lagi main badminton. Kebetulan adik-beradik saya yang lain semua dah tidur. Jadi mak malam tu nak masak untuk besok pagi. Jadi tengok ada satu barang tu dah habis. Memang kita adik-beradik memang hantu tu benda. Biasalah orang kampung, kicap. Okay. Kicap. So jadi mak tengok saya ada lagi main badminton kat luar tu, mak pun panggil. Mari. Tolong pergi beli kicap. Alamak, besok dah malam dekat dengan mak kan. Cakap, kau orang besok pagi nak sarapan, nak makan dengan kicap. Kau orang jangan nak ada. Kau masih awake kan? You better go. So alamak. Sekarang kedai ada 3 spot. Satu betul-betul dekat belakang rumah. Yang lagi satu dekat kampung tengah. Yang satu kat luar luar kawasan dekat kampung Cina punya tempat. Jadi tutup terpaksa kampung tengah. Okay. Kampung tengah tu kita ada 2 cabang jalan. Jalan pintas kelab na'udzubillah. Sumak Samun, jalan railway. Jadi sepupu pada anak saya pada kira 2 pupu saya lah. Saya minta dia tolong temankan saya. Kita pergi jalan. Dah pergi beli, nasib baik pula ada kicap tu. Patah balik lagi jalan dekat railway tu. Jalan tengok, Li, kau nampak tak itu orang tu jalan? Itu Mat Gian ke atau apa lah? Dia tengok dia punya jalan kira bahasa macam menderu gitu je tau. Habis
I pun pekik lah. Woi, woi. Habis dia macam buat bodoh. Dia chill je. Habis punya dua pupu ni, dia pun pekik juga. Woi, woi, pekak ke? Cakap. Dia pun buat bodoh je. Kali, kau biar betul je. Dia punya jarak dengan between saya dengan kita dengan itu benda tu, jarak about 50 meter away lah. Dekat railway. Pasal apa? Dekat railway tu, kalau you visualize keliling kanan sebelah kanan kiri railway tu semua gelap. Semak-semak, Walaupun ada kampung, rumah-rumah orang, tapi dekat railway tu akan terang tau. Dengan sinar dari cahaya bulan dengan rail punya reflection tu terang tau. Clear cut saya ingat itu orang ah. Terpekik. Kali saya punya dua pupu ni dia sudah pekik. Oi, hantu ke dia cakap. Bila part dia dah pekik gitu macam, hendaklah tu dia berhenti. Kita ingat orang. Bila part dia berhenti tu, kalau orang dia toleh belakang, kita nampak kita punya movement tak? Kita punya shoulder kan? Tapi ni bila part dia berhenti tu, cuma kepala je. Kepala dia pusing dengan with mata merah 2 biji. Merah saga. Bila part kita dah nampak gitu kan, apa lagi Cak Lebut lah. Terpekik lah. Jadi yang abang-abang yang lagi main badminton tu dengar kita punya pekik lah. Lepas pergi hendaklah tu dah nowhere to be seen lah. Cuma yang sampai sekarang fikir sama ada itu orang atau apa. Pasal apa? Dia pusing dengan kepala je dengan 2 biji mata. Itu pengalaman waktu umur belasan tahun kat kampung lah. Jadi kalau cerita-cerita benda-benda gini macam, kalau kawasan situ memang hot dengan angker-angkernya lah dekat itu kampung. Sebab cakap pasal railway ni teringat tau saya cerita Asnida dulu. Asnida pun cakap jalan kat railway tu kan dengan kakak sedar adakah apa gitu Sebab tu terus tiba-tiba satu lembaga keluar macam asap-asap. Siang hari tak tahu siang ke malam gitu asap. Terus cakap apa tu? Memang dia nak kena lalu situ tau. Habis die terpaksa lah. Dia tarik kakak sedara ke begitu, dia tembus asap tu, dia cakap tembus bom gitu, bau macam bakar-bakar macam asap. Yang itu lah. Tapi kalau itu railway lah, jangan cakap apa lah. Kadang orang yang bunuh diri pun dekat railway. Dia lompat daripada kereta api yang lain, yang nak bunuh diri, yang ada baring dekat railway pun ada. Kadang kita pun level juga. Baring juga. Kita pun action juga. Nak bunuh diri juga. Bukan bunuh diri, kita pun action. Kereta api datang lari lah. Kita pun action. Tapi jangan salah ni trap sendiri lah. Takut macam Allah Ta'ala nak kasih nak sangat kan. Dia tak berani lah. So tadi bila nampak mata tu semua cabut lah. Lintang pukang lari. Wah, dapat kira masa time dia pusing tu. Habis pula tu saya punya dua pupu ni, orang dia pasal dekat kampung dia paling kecoh lah. Dia cakap memang mata 2 biji mata tu pasal dia tengok menyala lah. Dia pusing dia tu. Dia tengok lintang pukang lah. Memang habis lepas tu nasib baik botol kicap. Botol kicap tu tak jatuh. Dapat pegang kuat-kuat lari terus balik rumah, tak sambung badminton, takut. Duduk rumah cuci kaki, tidur dan diam sampai pagi. Mungkin orang lama kat rumah sana yang sedang menonton ni, yang tinggal kat sekampung kat sana, mungkin ada cerita lebih lagi. Mungkin boleh kalau share kat kampung kita. InsyaAllah. Sana memang banyak. Itu kampung. Itu kampung, cerita kampung. Kampung. Cerita seterusnya. Cerita seterusnya kalau ikutkan arwah bapa saya, tahu jadi pernah tahu On-Red Road tak? On-Red pernah nampak. Dia itu On-Red Road tu, kita masuk, kalau nak jalan masuk kampung tu akan melalui barak-barak polis. Kita panggil Mak Kampau punya barak lah. Jadi malam tu arwah bapa balik kerja yang basikal dia. Jadi kalau daripada main road tu nak masuk ke kampung, dia ada naik bukit sikit. Jadi orang tua tu nak kayuh basikal dah tak boleh kan. Jadi dia tolak lah dia punya basikal rally dia. Wah. Bila part dia tolak basikal dia tu, apasal basikal aku berat ni? Apasal basikal aku berat? Dia tahu tadi ringan kan?
Kali dia tengok, toleh. Astagfirullahalazim. Tumpang. Dia tumpang. Habis bapak pun kira orang Jawa lah kan. Oh, kau nak tumpang. Okeylah. Tumpang lah. Kau jangan kacau aku. Aku tolak. Dia tolak sampai satu blok A, B. Ada satu blok tu, in between itu blok ada pagar untuk masuk Police Academy punya yang tempat officer mess punya tempat. Situ ada satu pokok beringin besar, dalam ada perigi buta. Dan sebelum masuk tu pagar ada pokok kekabu. Jadi bila bapak dah tolak basikal, jadilah nasib baik dia tak macam apa abang apik ni dia pun buat bodoh lah, dia tolak. Sampai bila pak dia tolak tu satu rasa ringan tau. Bila toleh, kawan tu pergi dekat pokok Kabur. Dia tumpang. Okeylah, kena pergi sana, pergilah. Jadi kadang kita fikir balik, cerita orang tua kita kadang ada benarnya, ada untuk menakutkan kita jangan balik malam. Okey. Mak kau. Ku semangat. Tiba-tiba guru lah pula. Itu cakap insya-Allah betul. Apa orang tua cakap tu betul. Insya-Allah lah. Semua terpanjat So, jadi dia tak pakai horn tau. Ni Tuhan kasih guru. Bom. Tak tahulah kat rumah dengar tidak guru. Okey. Jadi apa kira kalau untuk kampung Nekat memang banyak cerita. Kalau kira memang adalah siapa-siapa, nanti I will mention to you siapa itu orang, you kalau insya-Allah kalau you nak jemput dia, boleh. One of your people jugalah. One of your artist dalam dia tinggal sana. Dia tahu banyak cerita Hewal Kampung punya kisah lah. Siapa tu artis? Boleh sebut nama? Boleh sebut nama. Boleh. Kita siapa? punya tak lain si pelawak tu, Cik Usop Marwi kita. Abang Usop Marwi. Ni orang dah sebut nama. Apa kata? Nanti jadi kita punya tamu Abang Usop Okey. Saya dengar cik okey. Jadi kira kalau itu memang dia banyak pengalaman yang kalau pengalaman untuk nampak benda-benda gini. Bila part saya dah dewasa lah, dah bekerja lah. Saya kerja, waktu tu saya kerja dalam one of the uniform group lah. Siapa member-member nampak muka si botak ni, tahulah siapa kerja mana uniform group lah. Jadi waktu tu saya kena jaga dekat one of the island. One of the island yang sekarang dah pulau tu dah di combine. Dia jaga itu tempat. Waktu malam tu memang waktu time saya kena pergi clocking. Petrol malam. Pasal apa? Itu pulau kan besar. Jadi dia tak provide bicycle, dia cuma provide motorbike, motor kapcai. Siapa tak ada lesen ke, ada lesen ke, siapa boleh naik motor, kau tetap kena pergi clocking. Jadi pendekkan cerita, saya punya turn untuk pergi clocking. Daripada guard room nak pergi point nombor 1, total ada 15 checkpoint. Satu pulau tu 15 checkpoint. Kena check satu. Kita pergi satu point ke satu point dengan naik motor. Lepas pergi tu, sebelum sampai dekat dia punya tiang lampu tu, you know what happened? Motor satu enjin mati. Allah Akbar. Takkan point 1 dia dah start. Bunyi motor mati gitu Terus kosong, blank. Dah tak boleh lagi. Habis dah terpaksa dayung lah. Tolak lah. Tolak sampai dekat tiang tu. Clock. Tendang. Makan berapa second juga, berapa saat juga tu. Lengur juga kepala lutut kan. Dan pasal apa, dekat itu, daripada itu gate, situ pun ada story. Nanti I complete I punya story dulu. Jadi bila part nombor 1 tu, pergi enjin dah mati kan. Bila part dah tenang, lutut hampir tercabut, enjin boleh start, pergi point nombor 2. Sampai point nombor 2, tak pula mati motor ni, enjin dia.
Okey. Pasal apa? Tempat itu kira macam tempat ada kantin, tempat technician rehat. Enjin motor tak mati. Cantik, okey, bagus, alhamdulillah lah kan. Sekarang pergi point nombor 3. Point nombor 3 itu tempat macam kita panggil highway to heaven. Pasal apa? Straight road. It's a straight road. Kita nampak lain pulau, nampak laut. Kalau malam nampak laut punya lampu-lampu. Kira macam very beautiful lah. Cantik lah. Tapi bila part nak sampai dekat tiang tu, enjin mati lagi. Memang selalu kat situ lah. Point nombor 3. Tu point nombor 3. Dekat point nombor 3 tu ada satu pump house. Okay, I pergi point 3 dulu. Sampai lagi 2 tiang. Imagine lagi 2 tiang. Dia punya satu tiang tu about 20 meter, 20-25 meter apart. Jadi 2 tiang nak sampai dekat point tu. Dah tolak motor. Tolak tengok keliling ni lain macam. Dekat pump house tu belum sampai pump house dah sampai dekat clocking point tu. Dah lemengai tolak motor. Clock dah clock semua. Okey, tendang motor, tendang. Dekat pump house tu pasal apa members pernah one of my other team punya members pun sama juga insiden enjin mati. Tapi dekat pump house tu ada orang duduk. Oh ya. Jadi balik pada punya cerita tu, dah tendang lutut macam nak tercabut. In the end motor boleh dia punya enjin pun dah boleh start. Apa lagi? Berdesut lah. Berdesut pump house ke mana? Buat bodoh je, tak toleh-toleh kan. Bawa laju. Pasal apa? Straight road. Lagi 2 tiang juga. Mati lagi. Allah. Cakap ni apa cerita lah. Pasal apa? Dulu itu pulau, tempat yang point nombor 4 tu ada busut. Okey, ada busut. Dan at the same time itu busut tu dulu kawasan kampung tu, apa yang dapat tahu dia punya cerita dia asal dekat situ tanah perkuburan orang-orang kampung pulau tu. Jadi one of kita punya fireman, dia kalau pergi clocking juga, dia sampai dekat kawasan situ dia akan pijat horn, kasih macam hiburkan hati dia. Kasih bising. Kasih bising-bising ni. Tapi bila part dia bising-bising, dia dengar orang pakai, "Woi, diamlah." Okey. Tapi bila part kita orang cakap, "Apa tu dia, kita tak mau bising-bising kan." Tapi enjin dah mati ni sekarang ni. Bila part sampai kat tu tiang, lampu padam lah tu. Lampu dia dari jauh nampak terang. Bila sampai dia, dah enjin mati. Lampu pun mati lah. Jadi bila part dah kelang kabut, clock kan, lagi tenang motor ni. Tak tu macam terdengar macam motor very slow bawa relax punya time. Dia slow down, dia boleh cakap, "Bang, motor rosak." Bersuara. Habis tengok dia cakap, "Bro, motor tak boleh start dah." Okey, selalu kalau technician dia akan stop tolong apa tau. Ini tidak, dia main terus saja. Dan lepas dia jalan, dia go ahead dengan dia punya ni kan, enjin boleh start. Okey. Lepas tu terus dah pergi clocking, dah sampai point 4 tu, 5, 6, 7, 8 sampai 15 point, enjin tak mati-mati. Kawasan tu je lah. Kawasan tu. Itu okey lah. Dah tak ada apa-apa kan? Okey, dah relax kan? Tak ada apa-apa ni. Pagi first ferry datang. Daripada Jurong Pier datang. Okay? Aku kena jaga kat depan. Orang masuk kan? Staff masuk kan? You tahu siapa abang jumpa? Pocong. Itu technician tu yang tegur abang tu. Dekat Abang tengok dia datang ni dengan beg dia masuk morning shift. Siapa tu? Habis abang muka pucat bro. Nampak dia datang cakap, "Habis, morning." Morning. Dan cakap, "Siapa ya tadi pagi?" Apa? Gangster. Relax je. Jadi apa? Nampak dia nak continue lagi. Terkejut juga tu. Okey. Tapi maintain abang jago. Jadi
Jadi bila part dia terfikir juga ni. Mm-mm. Dia yang malam siapa tu? Uh-uh. Habis muka dah lah pucat. Cakap, alamak. Dah tak tentu arah. The next day, pasal apa? Itu technician sebelah mama. Budak Indian. Indian guy. Dengan misal tebal. Sama sebiji muka dia. Jadi, pagi tu, dia tunggu kita orang naik ferry dengan dia tau. Dia tahu pasal apa kita punya shift morning, pagi, petang, malam off. Then the next day kita kerja pagi. Jadi dia tunggu dekat ferry tu, tunggu abang. Lepas tu dia nampak dia duduk dengan abang sebelah. Brother, yesterday what happened? Kau punya muka macam boleh pucat. Okay lah, tadi malam aku clocking, motor tak boleh start. Kau datang, kau cakap bang motor rosak, tapi kau tak tolong, kau main jalan. Habis pagi pula kau datang, kau naik, kau cakap kau first morning. Itu yang aku terkejut. Bang, jangan marah bang. Kau punya kawan technician banyak pun pernah jumpa macam gua juga. Serupa macam dia. Kita pun tak tahu siapa itu ni kan. Tapi itu pulau memang tempat some of my friend pun ada nampak, even my arwah sarjan, arwah korporat, dia pernah nampak sampai jatuh sikit. Itu tempat area some of the areas Jadi banyak-banyak orang yang dia nak menyerupai budak India tu je dah. Dia pucat muka. Pagi tu cakap, asal Habis the next day masuk kerja pagi kan, jumpa cakap tu pasal lah cakap. Habis bila niat kita dah bekerja kat situ kan buat bodoh je lah. Sometimes kita just ignore. Kadang macam-macam. Kadang kita jaga dekat duty post dengan ni Cina berbuat tangpung dekat macam dekat wharfnya area kan. Padahal kapal tak ada. Kapal tak masuk pun. Mooring crew pun tak ada. Tapi dengar suara dia orang berbual. Ingat dia orang mancing apa, tengok keliling tak ada. Peduli Kan? Ni nama itu kita nak bertugas kerja kat situ. Alhamdulillah lah. Jadi yang tadi yang poin nombor 1 tu, pasal apa, one of our boatmen waktu dia balik malam tu, dia nak pergi Jurong Pier kan. Dia jalan in between this island yang abang jaga dengan island lagi satu. In between tu ada satu island kecil kat tengah-tengah. Dia nampak daripada tempat yang rem yang pulau yang abang jaga tu, dia nampak orang jalan atas air. Rentas itu itu road yang dia nak jalan. Kan boat jalan sini kan. Pergi Jurong Pier. Dia cross. Dia macam member break, pusing jalan jauh. Atas air Jalan atas air. Dia cakap daripada itu rem pergi crossover. Jadi kira ni kisah kira orang-orang pulau mungkin diorang tahu siapa yang pernah duduk kat kampung-kampung pulau situ kan. Mungkin diorang tahu banyak cerita kat sana Cerita seterusnya. Nampak dia tak nak cerita tau. Cerita seterusnya. Cakap pasal motor, saya kalau boleh tak nak cerita. Jadi tamu boleh cerita banyak. Tapi memandangkan cakap pasal motor tu, saya nak mencelah sekejap je. Pernah dengar orang ceritakan pasal motor ni. Orang dulu kan suka tolong orang kalau naik motor tu semua kan. So satu malam tu bila dia naik motor, balik kerja malam, so ada satu perempuan tu tahan. Cakap boleh tumpang tak? Nak ke depan ke gitu. Tumpang apa tu? Okey lah. Tumpang je lah kan. Hati baik je, kasih tumpang. Dah tumpang, dah jalan. So dia buat bodoh lah. Dan bila nak sampai satu tempat tu, tiba-tiba dia rasa, dia tengok dia punya mirror tu kan, mana budak tu kan. Tu dia berhenti, dia macam takut lah, ni anak orang macam gitu. Dia berhenti, dia check lah mana dia jalan semua, jatuh ke apa. Sebab tu macam ngantuk-ngantuk kan. So dia fikir, terus kat atas pokok tu tengah mengilai, manusia kau kena tipu. So siapa yang naik motor tu biar taruh barang. Tak ada filem pun taruh belakang. Ataupun barang belakang tu selalu yang rider depan kan. Try cuba seat belakang pula. Jadi macam ni boleh. Jangan buat jarang orang buat lah. Itu semua kadang kalau macam benda-benda gini macam kalau nak, walaupun kalau kita lagi bawa Grab ke apa something like that kan,
kalau dia nak tumpang pun dia tumpang. Betul. Biasanya kalau dekat, especially dekat gambar serial lah. Itu situ memang kadang ada tempat gambar serial tu memang dia punya tempat juga. Cuma try elakkan itu tempat jugalah. Ya. Okey, sekarang kita dah cerita pasal tempat kerja beruniform. Pascal. Kita sebut pasal pancing tadi tu kan. Pancing. Cakap pasal pancing pula. Pancing. Itu pasal pancing ni Pasal apa, memang ini secara kebetulan tau. Pasal apa, on that Saturday, sebelum yang Aung pergi dengan my brother-in-law, that Saturday, members telefon. Bro, ada apa-apa tak? Baik, kita pergi mancing. Aku punya members dah ada kat sana. Pergi mancing. Kat mana? Ni tempat kau ikut je. Kau ambil aku. Cakap okey. Rumah cakap dengan rumah nak pergi mancing. Members ajak. Cakap okey. Orang rumah boleh kasih pula tu. Terus pergi. Tapi bila Pak dah ambil my friend tinggal dekat Sengkang area, dah ambil dia dengan dia punya joran semua, tu kita pergi somewhere in Farmway tu. Okay, I cuma cakap Farmway tu lah. I tak nak, situ ada satu permanent building lah. Tapi I pergi, I sampai tu tempat dia punya, dari tempat parking where saya park saya punya kereta tu, nak pergi tempat dia punya tu, kita kena ikut jalan, ada satu fencing. Quite a distance jugalah. Kalau jalan dengan barang-barang memang penat juga bawa. Nak mancingnya pasal. Okay. Sampai tu tempat ada dua kelompok. Satu family dekat water breaker. Yang members punya kawan dengan anak dia, 2 orang. Dekat dia macam satu pulau kecil. Dia situ macam betul-betul ada titi kecil. Kalau untuk air pasang yang boleh cross. Jadi bila Pak sampai tu, tengok dia punya ikan, Masya Allah, banyak. Dah banyak. Ikan sisiknya lain, parinya lain, gemangnya lain. Banyak ikan itu. Wah, ini pasal apa tu tempat, itu spot memang baik. Pasal apa, kalau macam kita cakap dia punya alu-alu tempat air ikan masuk. Okey. Jadi pergi malam tu pergi mancing dengan dia. I baru dapat 4 ekor. Member ajak balik. Asal? Dia dah kena MOH dia dah MOM dia dah panggil. Okey. Kan? Jadi alamak, kau ni betul potong aku punya ni Cakap okey lah. Pasal apa? I tumbang dengan dia. Jadi kalau takkan nak suruh dia balik sendiri kan. Lagi sedap ni. I dapat 4 ekor ikan lah. I dapat 9 sekor gemang sekor, pari dengan 1 unga. Within 1 hour. Banyak tu 4 ekor. Members dah satu periuk, satu container kata orang tu ada apa tu dipanggil? Styrofoam box kan? Besen. Besen dari mana dia dapat? Tapi dia ada unggun-unggun api. Okey. Dia ada unggun api. I tak tahu benda. Ini cerita tak tahu, dia belum cerita habis pasal ini. Habis member nak balik. Okay, balik lah. Balik pada punya cerita Kali hari that day, my anak saudara datang rumah, kasih tuition for my kids lah. Jadi malam tu hantar dia balik. Bila Pak hantar dia balik, I ternampak my brother-in-law dekat tingkap. I tanya dia, balik, besok kerja tak? I cuba cakap gitu aja. Tak, besok off. Asal? Macam tempat baik punya, cakap mancing macam orang rumah dia ni dengan anak-anak saya yang lain. Habis okey lah, siap. Hantar anak atas, ambil bapak balik, bawa turun dengan joran semua. Terus balik rumah saya, ambil saya punya barang, hantar orang rumah, anak-anak semua pergi beli udang. Pergi tu tempat. Sampai tu tempat tak ada orang. Okay. Memang tak teringat lah. Orang rumah pun tak cakap malam apa. Okey. Cuma macam normal, macam biasa nak pergi pancing. Semangat berkobar-kobar nak pergi mancing di tempat ni. Pergi ada orang dapat kereta rumah cantik pergi. Kali dah sampai macam senyap macam ni. Barulah teringat, alamak ni malam Jumaat dah. Habis cakap okey tak apalah. Siapkan barang semua, mancing.
Okay, my brother-in-law man. I pun campak satu joran, man. Kali, my brother-in-law dapat satu ikan semilang. Kecil je, alah, anak je. Bila dia dapat lepaskan release dia punya itu kan, ikan tu, dia baru nak cast. Dia baru nak cast, joran dia patah. Ya. Kalau pemancing-pemancing ni cakap kalau joran patah tak tahu apa cerita lah kan. Jadi joran dia dah patah. Dia patah. Cakap, okey, biarkan lah. At the same time dekat situ dengar orang punya tapak kaki lah, tak kaki. Okey. Habis tu nampak, Uncle, how? Inilah. Terkejut aku. Sekejap. Check lah. Very quiet lah tonight. Okay. Good luck lah Uncle. Dia cakap gitu. Dah lepas tu dia jalan kan. Dia dengar macam orang apa hentak kaki. Habis dia dengar, ini tempat bagus. Dengar orang jalan. Macam jalan dekat semak-semak tau. Ni tempat ni spot bagus dia cakap. Dengar macam there's a 3 or 4 guys lah. Pergi towards kita punya area tu. Ini tempat bagus spot. Kan dah lepas tu kan. Saya tak ada mana diorang. Cuma senyap. Tu cakap, tak ada apa-apalah, biarkanlah. Sekali kau I punya joran tu, yang pendek punya joran tu, dia macam satu macamnya sapu lah. Macam nak terbang. Cakap, wah, ini macam ada ikan ya. Ikan dah sambar, dah cantik. Pasal apa? Dia punya spool sangkut dekat batu. Jadi ambil, reel up, tak ada apa-apa. Kenapa? Macam gitu juga. Kali, relax lah. Campak lagi satu kali lah. Campak. Tak ingat nak balik tau. Tak ingat apa, nak ajak balik. Pasal apa? On the spot, macam my brother-in-law pun dah nak cakap dengan I, nak balik. I pun nak cakap dengan dia, nak balik. Tapi, perkataan tu tak terkeluar. Masih lagi nak dekat situ. Dah macam-macam dengar kan, gini kan. Relax lah. Kali lagi relax gitu kan. My position sini, my brother-in-law, tempat yang my friend mancing yang yang that Saturday I pancing tu. Tak tahu I nampak benda putih lah. Benda muncul kat situ, berdiri tengokkan kita tau. Cakap, ni siapa dah lama. Kan my brother-in-law lagi macam dia baring kan. Okay, dia pun nampak. Bila pak dia ternampak tu, dia tepuk perut dia. Dia tepuk perut, habis cakap, wah Mi, ni macam kena mi kuah pun cantik. I cakap, kena roti prata pun cantik. Apa lagi kita pack, kita balik. Alasan dah ada. Ada alasan dia dah ada. Signal lah. Cakap okey lah. Ikan ke mana, biarkan lah. Ambil. Jalan. Kita biarkan. Asal boleh dia ambil mana yang kita punya sempat, tu. Ambil mana yang sempat, ambil. Dia hisap rokok. Kereta. Kan. Habis je pas. That time memang abang hisap rokok lah. Okay, saya kasih. Lepas kita jalan tu nak keluar tu, I jalan depan, dia jalan belakang. You tahu kalau lipas pula. Cicak yang jalan dekat tembok ke kat pagar dia berbunyi. Gitu je kan. Throughout kita punya perjalanan nak keluar tu, dekat pagar tu, sepanjang pagar tu, all the way ikut. Dia ganggu Dia all the way ikut. Macam dia betul-betul nak suruh kita balik lah. Tak mau kasi main kat situ. Dia yang pagar tu, kita yang dia makin asap sebek garam kan. Jadi dia punya macam bo je lah. Jadi sepanjang jalan tu, dia punya pagar bergegar, macam bergelombang lah kira. Sampai kat ujung kan, dah sampai nampak kereta. Relax lah. Agak kereta, Abang Ipan tak tahu apa dia punya syarat, belakang kereta juga jeber. Jadi apa, tak tahu lah betul atau tidak lah, wallahualam lah Dia punya syarat-syarat dia macam gitu. Jadi kalau macam kita kasih kotak kat situ, dia tak ikut kita lah. Okey, faham. Dia layankan benda tu kat situ lah. Jadi bila driving tu, memang tak mau toleh belakang lah. Tak mau pandang belakang lah. Jangan pandang belakang pun. Jangan sekali-sekali pandang belakang. Terus lah. Itu dah dekat
memang habis bila Pak I tell my friend, I telefon my friend lah. Apa dah? Kau ajak aku. Kau pergi tu tempat. Cakap Pak, semalam aku baru pergi. Kau tahu malam tu, members aku, anak dia lagi nak makan, ada kawan tu tengokkan dia lah. No wonder lah, bila Pak malam tu lagi mancing, kapak sini, kapak sana. Macam benda-benda terbang-terbang gitu. Cakap patut dah. Kau tak nak cakap dengan aku siang-siang. Aku ada sedap pergi. Wah, betul-betul berdiri putih, tinggi tegak bro. Penunggu sana mungkin Mungkin lah, mungkin. Dia macam nak cakap pakai jubah, tak tahu lah. Tapi orangnya tinggi lah. Ni sebenarnya Abang Suhaimi banyak cerita. Okey abang, apa kata satu last story? Lepas tu story. kalau ada masa lagi kita panggil untuk next punya puaka special ke dengan anak dia sekali, anak beranak bercerita. Kan, join forces. Kan? Yang paling menyeramkan sekali. Yang paling menyeramkan sekali ya. Nenek. Okey, nanti. Yang paling balik kampung. Okey, balik kampung. Hantam my mother-in-law. Okey. Malam tu kira macam hari biasa, tak tu serta-merta my mother-in-law nak balik rumah dia dekat Johor. Ya, sampai Empire Mengkuang. Okey. Malam tu my wife temankan I lah pergi hantar mak dia. Dah sampai sana relax kan. Waktu time nak balik tu dah malam lah, kira after midnight. Dan my wife pun masih penat lah. Dia baru masuk dalam kereta, knockout, tidur. I pun jalan pelan lah. Jalan pelan. Bila itu tempat dia ada 1 ham atau 2 ham. Bila sampai dekat tu tempat, I nampak pasal apa itu ada satu tempat macam pondok rukun tetangga. Malam tu diorang belum sampai lagi. Ada lagi lepak kat situ lah. Yang lain belum sampai lagi. Tapi waktu time lagi jalan tu, jalan slow tu, I ternampak dekat pokok kelapa, habis tu ada pokok pisang, habis dengan benda putih. Kira macam bercahaya. I jalan pelan. Bila nampak tu, I tengok lagi drive ni. Nak panggil my wife pun Dah tidur. Jadi bila drive tu, jalan, I tengok. Cakap ni apa benda Dia macam dekat pokok kelapa tu, dia macam bermain gitu. Kilat kira macam dia just play about like that. Dia tengok, dia macam Masih sembunyi lah macam tengok. Sebenarnya cakap ni biar betul, ni apa benda Tapi yang setahu I, selalu I pergi sana, I pun rajin siram pokok dekat situ. Rajin juga tolong my father-in-law cari buah kelapa kat situ. Kelapa tua. Jadi dekat situ tak ada benda pokok putih apa. Dia tak puas hati lah. Okay. The next day dah sampai rumah kan, dah sampai Singapore, nak ambil balik my mother-in-law lah. Sampai jalan pelan tengok, tak ada pokok putih sih. Macam mana ni kat sini boleh ada benda putih kat sini kan. But then I try to recall back, kira macam I rasa checkpoint lah. Pasal dia macam diam, relax, chill je. Macam ciluk-bak gitu. Selamat tak tengok terus. Tak, pasal apa? Nasib dia tak tengok kita. Dia macam, ni budak berani sangat ke apa ni. Kan aku pun tak nak, tak mau tengok dia lah. Handsome lah. Lagi satu. Apa? Nah, dekat duty post. Last. Dia minta lagi. Lagi satu. Yang ini punya best. Pasal apa? Kita budak baru. Kalau kena sambung, selalu kena bully. Okey. Itu jangan kerja uniform lah. Dekat duty post ni. Jadi ada satu brother ni, orang lama. Dia cakap, why? Lu kalau pergi clocking, ni point nombor 1 je pergi gini. Why? Cakap, betul lah. Cakap aku nak pergi clocking ni lah. Betul why? Tapi memang uniform kan ada 2 poket atas kan. Satu poket tu poket book, satu poket apa? Ayat kursi. Yasin. Correct. Jadi I pergi clocking. Point nombor 1 okey je, tak apa. Pergi point nombor 2 dekat dia kira macam warehouse lama tau. Sampai tu tempat lampu padam.
kurang ajar. Mm-mm. Itu dia kurang ajar. Tempat tu bila tempat yang kita nak clock tu, dia kasi gelap. Sekali cakap kurang ajar betul. Dah clock dah kelang kabut. Clock. Kali bila lepas dah habis clock tu, pusing, baru langkah 3 langkah. Boom! Kali drum bunyi. Saya tak Nasib terperanjat. tak terkejut tak apa. Tapi memang betul. Part yang drum tu bunyi, boy. Drum bunyi. Yang drum bunyi dan ni terkejut dia. Semua terkejut Semua terkejut. Jadi bila part drum tu bunyi, dia macam bunyi gong. Kuat bunyi. Apa lagi? Itu jam tahun 88. Yang time Ben Johnson kena strip dia punya gold medal Okay. Olimpik. Kalau itu jam I race dengan dia kalah. Dia kalah. Pasal apa? Lari memang lintang pukang, macam lipas kodong. Lari sampai longkang tu besar. Boleh langkah, lari, langgar tembok, pegang tembok tu, lari tepi. Sampai Cina-Cina yang marine crew under lain company punya, Wajib, apa pasal lari banyak kuat? Dia cakap, tak lah, wah jogging lah. Padahal. Dia punya gong tu. Pasal apa? Drum kalau dia macam kompres ke apa gitu. Macam dia biasa bunyi pum pum. Ni kuat Ini bunyi. Dia botol-botol punya macam kasih gong. Itu lintang pukang tadi. Itulah kita. Wah, dia nak end dengan kebanyakan kita. Nanti dia ketahukan anaknya. Okey, terima kasih bang kerana sudi kongsi cerita. InsyaAllah kalau kita ada masa kita jemput lagi untuk podcast special InsyaAllah. Di memandangkan hari baik, bulan baik ni orang datang, kita ialah kasih something lah untuk bawa pulang. Okey. Kasih barang. Biasalah bang. Bukan keciput. Apa? Keciput. Aduh. Wah. Ini macam jalan raya je. Of course lah. Hari raya kan ni. So ini cantik Cantik mubarak kotak dia. Orang semua boleh order ni macam ni. Alamak. Daripada Hanis. Cookies and cream. Wow. So dalam dia ada biskut-biskut gini lah. Okay. Dia pula buka, bukan orang yang buka dah bang. Okey. Wah. Ini kalau gegel. Yalah boleh kasih pada isterinya lah. Kau tunggu kat rumah tu atas sini. Mother Day dia lah. Mother's Day dah pula. Wah, hari raya Mother's Day. Okey, tak apa. Yang ini daripada Kai Beats. Tahu bergedil. Memang sedap sebab dia punya tahu bergedil semua macam sama baju warna dah. Samalah. Sama. Dia mampak-mampak gitu sama bang. Mampak. Dan ini daripada Three Boys Dough. Cookies dia memang besar-besar. Ini kalau nak buat apa birthday ke apa boleh lah. Boleh order kat situ semua kan. Okey. Yang ni memandangkan hari raya daripada Blossom Treats. Tengok dia buat semua macam bentuk ketupat. Asal tak colour sama Semua colour sama ada tahulah agaknya kan. Style Ini dalam nanti lah kau apa-apa nanti dia boleh buat gambar-gambar macam-macam semua dia buat. Boleh order semua kat sana kalau nak Masih Yang ini daripada Irish Delicacies. Biskut. Okey. Bolehlah taruh kat atas meja hari raya, kasih orang makan. Alah, ini kita sendiri. Tak nak kasih orang Faham? Kalau tu boleh, Okey, ni the sweet spot, daripada sweet spot. Dia cookies juga. Banyak. Lumayan. Apa ni? Apa? Cornflakes. Cornflakes. Baru aku tahu. Dan ni daripada Baking Mummy. Red Velvet. Waduh. Macam-macam cerita. Macam-macam Maklum hari raya semua biskut-biskut lah bang Banyak cerita je. Kan, banyak cerita kasih. Banyak cerita banyak. Kalau satu dua cerita kita kasih tak kasih pun. Irresistible treats. Gurau je. Okey. Wah. Okey, tu dia. Nampak? Bibir dah macam itu. Datuk sana tu. Ya. Wah, mengata nampak datuknya. Dan ni daripada The Crush Theory. Tahu tak apa kat dalam tu? Ini macam macam wallet. Macam wallet wallet boleh taruhlah kad ke duit apa-apa ke gitu. Boleh, susah nak buka Tak apa. Nanti balik boleh bongkar. Okey. Dan ni ada daripada Anglo Ninda, rasa asli tradisi. Rendang daging N9. Tengok, ni boleh dah siapnya. Dan daging makan, letak ketupat, letak panaskan menjadi bang ni. Okey, boleh. Terima kasih.
Siapa nak order ni semua dah siap ni semua malas ada nak buat daging. kan? Order. Ada daging. Ada daging ini makan ni makan sedap ini makan. Tak ada lah. Tak boleh lah macam ni. Dan ini dah makan-makan ni semua kan. Lepas tu taruhlah kasih wangi sikit. Okey, terima kasih. Malam Jumaat kan? Malam Jumaat kena wangi-wangi. Malam Jumaat pakai ni pergi mancing. Pergi mancing tak apa memanggil. Okey, tak adalah. Allah Terima kasih Wali Fragrance. Dan ini daripada kita tote bag puaka. Okey, terima Itu dia. kasih. Allah Akbar. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada dari nyaut I punya Anaknya berseruan. seruan untuk bercerita nak jadi Tok Selampit. Tak boleh pula. Kan? Jadi cerita-cerita gini macam insya-Allah Jadilah lah. Okey. Boleh insya-Allah. Itu dia. Dan bagi korang semua, kalau nak rasa-rasa apa yang sponsor kita dah bagi untuk birthday ke untuk apa keramaian ni semua, boleh silakan. Semuanya description ada di bawah sini. Dan kalau ada apa-apa yang mungkin nak join macam Abang Suhaimi ni yang memancing semua, kita pun nak masuk juga, boleh hantarkan semua email kami ke puaka@sg@gmail.com. Dan jangan lupa follow kita punya Instagram di Puaka Official. So terima kasih sekali lagi. Ada apa-apa tak kita terlupa nak cakap? Tak ada? Itu je kan? Dam-dam dum bunyi mercu. Okey. Sambung Jalan Raya. Terima kasih. Kita jumpa pada minggu hadapan. Siapa tamu kita? Tunggu je lah. Okey. Bye-bye. Ingat, yang penting apa? Be Kita safe. Raya tetap raya. Raya tetap raya. Be Jalan safe. berdua je. Ha. Laki bini jalan raya, anak tunggu rumah. Ingat, tapi yang penting puaka tak kenal usia. Ya, itu dia. Puaka tetap puaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita kembali lagi ke fitrah insya-Allah. Jadi kalau kita dengar daripada awal hingga akhir, jadi banyak sebetulnya cerita-cerita seram dan lain-lainnya yang menarik sekali, yang membuat saya tertarik sebetulnya di antara yang ceritanya tentang pergi pancing tu tadi. Mungkin ada sebahagian orang yang selalu pergi pancing ataupun pergi tempat-tempat yang agak ulu-ulu sikit untuk pancing, untuk mendapatkan lebih banyak ikan lagi dan lain-lainnya. Dan saya terdengar di situ katanya ada petua-petua orang-orang dulu, petua-petua lama yang menyatakan bahawasanya kalau ada sesuatu yang mengganggu kita time kita pancing ataupun daerah hutan ataupun lain-lainnya, maka kita tinggalkan najis. Agar apa? Agar fokus benda-benda ataupun jin-jin yang gaib-gaib ni, yang mereka akan fokus yang tadinya kepada kita, dia akan fokuskan kepada najis. Apakah petua tersebut adalah benar ataupun tidak? Wallahu alam. Akan tetapi jangan sampai kita melakukan suatu perkara yang tak diajarkan oleh Nabi SAW ataupun dalam syariat Islam. Jadi ketika seseorang itu membuang najis ataupun ketika dia membuang kotoran-kotoran tertentu, pun ada adabnya. Ketika kita masuk hutan, ketika kita masuk tempat-tempat yang ulu-ulu, yang di mana tak ditinggal oleh manusia, maka adanya adab-adab yang diajarkan oleh para ulama. Jadi ketika seorang itu membuang najis, boleh. Akan tetapi tempatnya adalah tempat yang contohnya tidak di bawah pokok yang berbuah, ataupun tidak di lubang-lubang yang tertentu. Disebabkan itu adalah tempat-tempat yang di mana jin memang tinggal. Ataupun yang di bawah pokok-pokok berbuah, takutnya ada orang yang nak ambil buah ataupun terjatuh buahnya itu, kemudian terkena najis sehingga orang mengambil dan makan, maka orang tersebut telah makan najis kita. Maka hukumnya makruh untuk kita membuang najis di sembarang tempat seperti itu. Dan ketika istinja pun, istinja tu maknanya kita membersihkan kemaluan kita setelah membuang air tersebut, pun ada adab-adab yang diajarkan oleh para ulama, terutamanya Imam Ghazali. Kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah, iaitu permulaannya hidayah, ada doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu di antara doanya, Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Yang bermaksud, ya Allah, tolong bersihkanlah farjiku, iaitu faraj, iaitu kemaluan depan dan juga belakang. Wa tahhir qalbi minan nifaqi. Dan bersihkanlah
hati kami daripada sifat munafik. Itu yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali, iaitu doa-doa yang tertera dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang bermaksud semuanya ada adabnya. Jangan sampai kita tinggalkan najis tu sembarangan ataupun kita khususkan bagi makhluk tersebut. Contoh, kalau kita masih buat, kalaulah makhluk tu suka sangat dengan kita punya najis, kalau dia nak najis tu lagi, takkan dia ikut balik rumah kan? Jadi hati-hati. Petua-petua yang lama-lama ni, kadang-kadang ada sebahagian yang membahayakan, tapi ada sebahagian juga yang dapat menolong kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu nasihat saya untuk hari ini. Hati-hati dan juga beradab dalam setiap situasi dan setiap tempat yang kita berada. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Kita masih di akhir Syawal. Tolong maafkan semua orang dan juga janganlah berbuat zalim kepada orang lain, insya-Allah. Apapun, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bye-bye. Episod puaka tadi dibawakan khas oleh At-Tafsir. Jadikan spray dan balm bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.